Baik, tadi Ustaz Zuhaili dah sebut ini dia Jabal Abi Qubais. Ya. Banyak sejarah yang kalau kita nak buka satu demi satu, saya rasa ramai yang mungkin pernah tengok pernah tengok agaknya ketika tak ada semua ni, ada bukit saja. Okey, alhamdulillah. Orang yang pernah pergi awal-awal dulu nampak bukit batu yang ketika itu ada satu bangunan kecil je kat atas tu. Tempat bila raja datang dia solat kat atas tu. Baik, tak nak cerita yang sekarang, kita nak cerita hak dulu. Hak sekarang bukan menarik sangat pun dan tak ada pengajaran kita dapat pun sangat ya. Baik. Okey, Jabal Abi Qubais dia punya anak bukit ya, anak bukit. Anak bukit Jabal Abi Qubais adalah Bukit Sofa. Bukit Sofa. Ya. Tempat kita mula sa'i. Okey. Dan kemudian kita akan sampai ke Marwah, anak bukit untuk bukit yang lebih besar namanya Qa'qa'an. So Marwah dia anak bukit. Apa dia? Qa'qa'an. Yang ni Masjid Jabal Abi Qubais. Baik, saya nak ambil satu saja. Oleh kerana dulu kawasan ini bukan macam ni, dia adalah ada rumah-rumah orang di kaki bukit. Dan salah satu rumah yang saya nak kita fokus sebentar ialah rumah Arqam bin Abi Arqam. Rumah Arqam bin Abi Arqam. Ya. Baik. Itulah apabila Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi untuk sampaikan agama dan telah ada orang masuk Islam seorang masuk dalam agama Islam, maka pada ketika itu Nabi perlukan satu tempat, ya, markaz. Maka Arqam bin Abi Arqam telah wakafkan rumah dia untuk dijadikan tempat Rasulullah mentarbiyah orang-orang yang baru memeluk Islam. Jadi di rumah Arqam bin Abi Arqam itulah secara rahsia yang tak tahu diketahui oleh orang Quraisy. Maka mereka akan datang bersembunyi-sembunyi, seorang, dua orang, untuk datang dan belajar dengan Nabi SAW. Ya. Jadi kalau kita tengok sejarah, kita akan dapati bahawa anak murid Nabi semuanya datang kat sini, dan anak murid Nabi yang ke-40 yang datang kat sini. Agak-agak siapa teka je lah. Agak-agak ya. Walaupun tak dapat minyak wangi, janganlah jadi tak ada semangat ya. Agak-agak sebut je satu nama. Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali awal masuk Islam. Budak pertama memeluk Islam pada hari pertama Nabi turun daripada Gua Hira. Isteri Nabi pertama. Ya. Sayyidina Umar. Ya. Kenapa cikgu jawapannya Sayyidina Umar? Ya, cara suara tu. Sayyidina Umar dia macam ada gantung lagi. Baik, betul, alhamdulillah. Ya, betul. Sebab anak murid Nabi yang ke-40 adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan kalau kita cerita tentang Islamnya Sayyidina Umar, masya-Allah, satu benda yang sangat menarik. Tetapi saya nak cerita ketika Sayyidina Umar masih memegang pedang sebab nak bunuh Nabi, dan kemudian setelah adik dia yang dipukul sampai berdarah, dan tiba-tiba Sayyidina Umar rasa teruknya aku ni, sebab Sayyidina Umar ni seorang abang yang sangat penyayang. Dia sangat penyayang pada adik dia tak pernah sakit adik dia. Tapi hari itu dia marah sampai digunakan belakang pedang, hulu pedang, dan dihentak ke mulut adik dia Fatimah binti Khattab sampai jatuh dan berhambur darah. Menitis darah, bukan barang, menitis darah. Tetapi adik dia tak jadi masalah. Sebab dia tanya, Aina Muhammad? Muhammad kat mana? Sebab Sayyidina Umar sentiasa dikatakan orang ramai apa dia? Jangan siapa bunuh Muhammad. Dia akan kata, jangan siapa bunuh Muhammad. Jangan siapa bunuh Muhammad. Li'annani ana uqatiluh. Sebab aku yang bunuh dia. So dia nak berlumba, jangan siapa bunuh, biar aku yang bunuh. Dan hari itu dia tak tahan dah, maka dia jumpa dengan adik dia jumpa dengan orang, tanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Orang kata, kau nak bunuh Muhammad, keluarga kau sendiri, keluarga Khattab sini dah ikut Muhammad. Ringkas saja kita pergi, dan akhirnya dia jumpa dengan adik dia yang ketika itu baru baca surah Taha.
ya, yang sedang belajar daripada Khabbab bin Arad yang membaca surah Taha, dan bila sampai pada Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat tu dibaca. Tapi nak sebelum baca macam mana? Ketika dia tengok ada satu suhuf yang disimpan, dan dia nak, dan adik dia kata, abang, suhuf ini hanya dipegang oleh orang yang suci. Jadi orang Arab dulu dia ada dia punya kepercayaan dia juga, kalau benda suci dia tak boleh pegang. Maka dia bersihkan diri dia, cuba bayang, dia bersihkan diri dia dan kemudian diminta baca. Tetapi saat dia baca At-Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, suaranya bergetar dan nadanya berubah daripada aina Muhammad dengan marah kepada aina Muhammad. Dan ketika itu intonasi suaranya didengar oleh Khabbab bin Arad yang bersembunyi di sebalik langsir rumah tersebut, dan serta-merta dia berkata, aku dengar malam tadi Nabi bermunajat pada Allah dan berdoa, wahai Allah, tolonglah kuatkan agama ini ya Allah di antara dua Omar yang ada. Omar ibn Hisham atau Abu Jahal, masukkanlah dia dalam Islam, ataupun Omar ibn al-Khattab, pilihlah salah satu ya Allah, kerana mereka perlu aku untuk kuatkan agama Islam. Khabbab terus keluar bagi tahu, aku dengar dan aku yakin engkaulah Omar tersebut. Aku yakin engkaulah Omar tersebut. Maka Sayyidina Omar kata, sekarang tunjuk aku di mana Muhammad. Tunjuk aku di mana Muhammad. Tapi apa kata adik perempuan dia? Apa dia kata? Wallahi aku tak tunjuk sebab aku tak tahu apa niat engkau. Sehingga engkau tulis satu perjanjian, dan kalau kau berjanji untuk menulis atas satu perjanjian, engkau datang bukan untuk menyakiti Nabi, bahawa aku benar dan tunjukkan di mana Nabi Muhammad. Sayyidina Omar yang begitu punya garang dengan adik dia sendiri sebab seorang wanita yang kental, maka ditulis perjanjian bahawa Omar Al-Khattab berjumpa dengan Muhammad bukan untuk mencederakan dia. Barulah bagi tahu daripada rumah adik Sayyidina Omar, dan barulah tunjuk rupanya rumah itu di rumah sekian yang namanya rumah Arqam bin Abi Arqam. Sayyidina Omar keluar daripada rumah, pedang masih di tangan dia. Dan di tempat inilah satu masa dulu, kita selisih masa saja. Seandainya kita pergi 1400 tahun lebih zaman lampau, kita akan nampak seorang lelaki yang bernama Omar sedang berjalan membawa pedang, dan Omar mengetuk pintu rumah. Setelah tahu ini rumah Arqam bin Abi Arqam, maka diketuk pintu rumah tersebut, dan mereka yang dalam rumah tengok melalui pintu rahsia. Alangkah terkejut, perkataannya adalah Umar. Seluruh yang kebanyakannya para hamba bersembunyi di mana ruang yang ada dalam rumah tersebut. Sayyidina Hamzah yang sedang duduk di sebelah Nabi pada ketika itu, dan kata, wahai Rasulullah, aku buka pintu itu. Sayyidina Hamzah, sebab Sayyidina Hamzah Asadullah, nak lawan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Aku buka pintu, andai dia datang baik, aku layan dengan baik, anda tidak sebaliknya. Rasulullah pegang, Rasulullah sendiri yang bangun. Nak cerita bahawa Rasulullah adalah seorang yang sangat berani. Bukan duduk menusuk belakang orang, you all pergi dulu, ya, cari tempat yang selamat. Rasulullah bangun, Rasulullah buka pintu tersebut. Sayyidina Umar masuk, pedang masih ada di tangan dia. Dan Rasulullah tutup pintu, because insyaAllah nak pinjam sekejap. Ketika Nabi dan Sayyidina Umar, apa Nabi buat pada Sayyidina Umar? Nabi pegang tali pinggang Sayyidina Umar, dan Nabi tarik, dan Nabi tanya pada Sayyidina Umar, belumkah lagi datang perintah dari Allah? Belumkah lagi datang ketetapan dari Allah, wahai Umar? Apa Sayyidina Umar buat? Syahadah. Mengucap syahadah. Spontan Sayyidina Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, salah seorang yang ada sembunyi di belakang,
kami tak pernah rasa bangga sebab memeluk agama Islam, sebab tengok semua hamba. Tetapi pada saat Sayyidina Umar macam tadi, asyhadu, cuba sekali tengok, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu Ibn Mas'ud kata, kami para hamba bangun dan kami lupa tentang kami hamba dan kami bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga kami lupa suara takbir kami didengar mereka yang sedang berada di Kaabah. Dan hari Omar masuk Islam, kami rasa bangga. Hari Omar menjadi Amirul Mukminin, kami bangga. Dan hari kewafatan dan kematian Sayyidina Omar adalah kegelapan bagi dunia Islam. Semua yang saya kasih sekalian, jom kita ambil semangat ni. Ya Allah, jadikanlah kami penguat agama, Ya Allah. Nabi doa, kuatkanlah agama di antara dua umat. Wahai Allah, nama kita ni banyak dalam dunia ni, tapi jadilah aku salah seorang penguat agama ni, Ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan kelebihan yang ada pada semua orang daripada hamba-Mu dengan pelbagai bidang dan cara masing-masing. Setiap orang, kuatkanlah agama ini. Sebab di hadapan kita Nabi, di hadapan kita Sayyidina Umar dan para sahabat yang mereka datang dan hidup untuk menguatkan agama. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, nanti insya-Allah kita berjalan. Saya rasa dah dekat nak sampai kat ujung dah lah, insya-Allah. Okey. Takbir. Allahu akbar.